Assalamualaikum semua. Salam Malaysia Madani. Hari ini kita nak bincangkan tentang ajakan-ajakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Nama saya Nur Adila. Saya Masrina Binti Azizi. Saya Nafarahi binti Faisal. Farahi, PPPM tu apa? Oh, PPPM. PPPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia merupakan cetusan ilham daripada mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga merupakan Menteri Pendidikan Malaysia pada waktu itu. Ia mempunyai 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid. Oh, lagi? Oh, awak nak tahu dengan lebih lanjut? Nak. Okey, tengok sana. Mana? Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat peluang kesamarataan pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang kedua, equity. Sistem pendidikan berpredasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua kanak-kanak. Aspirasi yang ketiga pula merupakan perpaduan di mana sistem pendidikan di Malaysia telah menawarkan kepada penghayatan nilai dan pengalaman kepada kanak-kanak untuk menghargai kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang keempat adalah kualiti. Kenapa pentingnya kualiti ni? Hal ini kerana semua kanak-kanak berpeluang untuk mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan sistem pendidikan Malaysia setaraf dengan sistem pendidikan antarabangsa. Baiklah, yang kelima adalah kecekapan. Tahu tak anda, sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi. Namun, keberhasilan murid tidak sepadan dengan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kepada sistem pendidikan negara kita. Rina, awak tahu tak aspirasi murid ada berapa? Oh, aspirasi murid ada 6. Nasib baik awak datang sekarang. Saya pun tengah tengok video tentang aspirasi murid. Jadi kita tengok sama-sama? Okey. Korang tahu tak aspirasi yang pertama apa? Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid-murid akan belajar cara bagaimana mereka akan memperoleh pengetahuan sepanjang kehidupan mereka. Aspirasi yang ketiga pula merupakan kemahiran dui bahasa. Setiap murid mestilah menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Seterusnya merupakan identiti nasional. Setiap murid mestilah menghayati rukun negara dan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini penting bagi membolehkan murid-murid untuk mendepani cabaran pada masa dewasa kelak. Baiklah, yang terakhir adalah kemahiran memimpin. Apabila seseorang murid itu menguasai kemahiran memimpin ini, dia akan boleh bekerja dengan orang yang lebih ramai pada masa depan kelak. Terdapat 11 anjakan PPPM. Yang pertama, kesamarataan akses disediakan untuk pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, setiap murid dipastikan mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, mewujudkan rakyat Malaysia yang menghayati setiap nilai. Yang keempat, perubahan ilmu perguruan sebagai bidang pilihan. Anjakan yang pertama ialah kesamarataan akses disediakan untuk pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Subjek bahasa, sains dan matematik ditanda aras berasaskan standard antarabangsa. Menyemak kembali kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang telah dilancarkan pada 2017. Anjakan yang kedua ialah setiap murid dipastikan mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Program Linus diperluaskan bagi memenuhi literasi bahasa Inggeris. Kemahiran guru yang mengajar bahasa Inggeris perlu ditingkatkan.
Pada tahun 2025, murid perlu digalakkan untuk mempelajari subjek bahasa tambahan. Ajakan yang ketiga pula ialah mewujudkan rakyat Malaysia yang menghayati setiap nilai. Pendidikan agama Islam dan pendidikan moral diberi tumpuan. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, memberi keupayaan kepada PPD, sekolah dan JPN bagi membuat persediaan penyampaian khusus berasaskan keperluan. Dan yang ketujuh, ICT dimanfaatkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran di Malaysia. Dan yang kelapan, mengubah bentuk kemampuan serta kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Sebagai contoh, memastikan setiap guru besar yang akan ditempatkan di sebuah sekolah tersebut menerima atau menjalani kursus kepimpinan bagi melatih diri mereka untuk menjadi pemimpin bagi sesuatu sekolah tersebut. Sudah semestinya setiap sekolah menginginkan guru besar yang cemerlang dan bijak dalam melaksanakan kerja. Hal ini kerana jika pemimpin bagi sebuah sekolah tersebut cemerlang, maka prestasi sebuah sekolah tersebut akan meningkat mencapai sekolah yang berprestasi tinggi. Anjakan yang ketujuh ialah ICT dapat meningkatkan mutu pembelajaran di Malaysia. Antara inisiatif pihak kerajaan adalah dengan mengadakan One Best Net di setiap sekolah. Terdapat lebih 10,000 buah sekolah telah ditempatkan One Best Net. One Best Net merupakan jaringan internet yang berkelajuan 4G dan VLE, iaitu Virtual Learning Environment. Sejajar dengan matlamat pihak kerajaan dalam melaksanakan sistem pendidikan dalam pada masa yang sama meningkatkan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar. Anjakan yang keenam adalah memberi keupayaan kepada pihak sekolah, JPN dan PPD dalam membuat persiapan dan penyediaan yang khusus berasaskan keperluan. Sebagai contoh, meningkatkan lagi sistem pendidikan negara Malaysia supaya dapat meningkatkan prestasi murid-murid di sekolah. Umum mengetahui bahawa sistem pendidikan di Malaysia masih lagi memerlukan penambahbaikan yang penting bagi membentuk rakyat dan masyarakat yang cemerlang. Anjakan yang ke-8 adalah mengubah bentuk kapasiti Kementerian Pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2014, sebanyak 2,500 personel diperlukan dalam sektor kementerian dan JPN. Personel yang dimaksudkan di sini adalah kaki tangan. Yang ke-9, bersama-sama berganding bahu dengan gabungan ibu bapa, sektor swasta dan komuniti secara besar-besaran. Yang ke-10 pula, memaksimalkan kemenjadian murid bagi tiap-tiap ringgit. Dan yang terakhir adalah memperkasakan keterusan bagi accountability secara langsung. Anjakan yang ke-9 pula merupakan bersama-sama berganding bahu dengan gabungan ibu bapa, sektor swasta dan komuniti secara besar-besaran. Hal ini bermakna ibu bapa perlu memberi bimbingan kepada anak-anak dalam pembelajaran sejak mereka berada di rumah lagi supaya mereka mendapat pembelajaran yang lebih berkualiti. Bermula dari tahun 2016, kerajaan telah mengumpul maklumat berkaitan PIBG dari segi kurikulum setempat dan prestasi guru. Anjakan yang ke-10 pula merupakan memaksimumkan kemenjadian murid bagi tiap-tiap ringgit. Hal ini bermakna setiap program yang dianjurkan di sebuah sekolah mestilah dikaitkan dengan keberhasilan murid. Selain itu, peruntukan perlu dimanfaatkan dengan diagihkan pada bidang yang lebih penting seperti latihan guru supaya murid-murid mendapat pendidikan yang lebih sempurna. Anjakan yang terakhir pula adalah memperkasakan keterusan bagi accountability secara langsung. Sejak tahun 2013, laporan tahunan awam perlu diterbitkan, terutamanya melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
Selain itu, pelaksanaan semakan kesempurnaan menyeluruh ataupun dipanggil sebagai komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025. Seterusnya merupakan implikasi PPPM terhadap guru yang berjiwa pendidik. Yang pertama, guru didedahkan dengan kepentingan kerjasama dan kecemerlangan profesional. Hal ini bermakna guru mestilah bersikap terbuka dan bekerjasama antara satu sama lain. Guru juga hendaklah bergerak dalam satu kumpulan bagi menangani isu-isu yang timbul serta membentuk kemenjadian murid yang lebih baik. Implikasi kedua pula, guru juga merupakan suri teladan bagi pelajar. Hal ini bermakna guru-guru mestilah mengamalkan penghayatan nilai murni dalam diri mereka kerana gerak-geri guru merupakan cerminan bagi pelajar. Guru-guru juga bakal melahirkan modal insan yang bersifat holistik iaitu mampu mengatasi sebarang cabaran di masa akan datang. Oleh itu, guru-guru mestilah mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam diri mereka. Implikasi ketiga pula ialah guru menikmati persekitaran kerja yang lebih baik, ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Oleh hal yang demikian, pihak sekolah perlulah memastikan kelengkapan sekolah mencukupi serta persekitaran kerja yang selesa supaya guru dapat melaksanakan tugas dengan sempurna di samping pelajar mendapat pelajaran yang lebih berkualiti. Implikasi yang keempat adalah guru perlu menguasai kemahiran teknologi. Sekiranya guru bijak dalam mempraktikkan kemahiran teknologi dalam kalangan murid-murid, hal ini bukan sahaja dapat menarik minat murid, malah dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang teknologi. Sekiranya guru banyak menerapkan kemahiran teknologi dalam diri murid-murid, hal ini akan menjadikan murid-murid lebih kreatif dan inovatif. Malah mereka akan memperoleh kemahiran menggunakan ICT bagi menghadapi cabaran masa hadapan kelak. Aplikasi terakhir ialah guru mendapat sokongan untuk terus berjaya. Guru akan melibatkan diri dalam perbincangan yang memberi maklum balas yang membina. Seterusnya, guru akan lebih bersemangat dalam kerjaya mereka dengan adanya sokongan daripada pelbagai pihak. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.